Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala muallif Syekh Abdul Aziz rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi barakati ulumihi fid darain amin. Masuk dalam bicaraan hukum akal. Ini masuk dalam pembacaan hukum akal. Dulu dikatakan hukum akal ini terbagi kepada dua bahagi. Hukum akal ada terbagi kepada tiga bahagian, tiga bahagi. Hukum di sini hukum hukum ni bukan hukum dengan mana idrak. Hukum di sini hukum pada kata hukum akal. Hukum pada kata hukum akal bukan makna hukum dengan mana idrak. Kalau idrak ni orang panggil masdar, maknanya mengaku. Kalau idrak ni orang panggil idrak ni orang panggil masdar, maknanya mengaku ataupun menetap atau menetap. Maka hukum di sini orang panggil hukum dengan mana apa? Hukum dengan mana mudrak. Hukum dengan mana mudrak yang menetap. Atau beza antara apa? Perbezaan dalam hukum akal. Bila kata apa? Hukum dengan mana idrak, dia kena menetap. Tapi murad di sini hukum dengan mana mudrak. Orang panggil yang wajib. Kerana hukum tu orang panggil kalau dulu permulaan dia orang panggil wujub. Dia bukan benda yang sama. Perkara wajib dan wujub bukan kena benda yang sama. Lain-lain pengertian. Hukumnya wujub, tempat pergantungan hukum kena kepada wajib. Arab kata wujub. Arab kata wujub, maka kita nak terjemah Melayu tu itu yang agak susah. Orang panggil mesti. Maka beza antara wujub dan wajib, ataupun mesti ataupun menetap. Yang menetap dengan tetap tu lain-lain pengertian. Serupa dengan isbat dan subut lah. Isbat dan subut kan lain-lain pengertian. Bila benda tu tetap dah, baru panggil yang menetap. Baru panggil yang menetap. Itu dikatakan hukum dengan mana mudrak, bukan hukum dengan mana idrak. Adapun hukum, kalau mana hukum dan hukum di sini dengan mana dia ada bagi ismi, hukum dengan mana ismi. Orang kata subut pula. Lain pengertian lah itu kalau kaedah akal lah, kaedah akli. Sebab dia kata dan pengenalan ataupun takrif harus, yakni yang harus pada akal itu ialah barang yang difikirkan dengan akal, terima sungguhnya dan tidak. Hukum akal bahagian yang ketiga. Dulu hukum akal bahagian pertama dikatakan wujub ataupun undang-undang itu wajib, cuma dibahagikan. Yang kedua dikatakan mustahil ataupun istihalah. Maka tak boleh kenal kata mustahil melainkan kena kenal istihalah. Kerana hukumnya istihalah, tempat bergantung hukum dikatakan mustahil. Maka ada perbezaan antara apa? Antara istihalah dan juga mustahil. Serupa dengan jawaz lah. Kalau di sini dah panggil harus, Arab kata jawaz. Jawaz tu dikatakan hukum, wujub tu dikatakan hukum, istihalah tu dikatakan hukum, wujub dikatakan mesti ataupun tetap sungguh ataupun tetap ada. Manakala istihalah tu dah bagi tetap tak sungguh. Istihalah ni apa? Tetap tak sungguh, tetap tak ada. Manakala wujub ni orang panggil dia terima kedua belah pihak. Boleh jadi sungguh, boleh jadi tidak ni. Orang panggil wujub bagi. Tempat yang bersangkut itu orang panggil apa? Orang panggil yang harus, tempat perkara yang bersangkut. Sebab itu lain-lain pengertian. Kalau kita dalam istilah balaghah orang panggil mahkubi, lain-lain pengertian. Pasal apa dikatakan terima balik akal sungguh dan terima tidaknya? Kerana barang itu terima sungguhnya dan terima tidaknya pada diri perkara itu. Diri perkara terima balik sungguh, terima balik tidak. Mana misalnya seperti makhluk ini. Misalnya dia buat misal seperti makhluk ni umum lah.
Orang panggil tiap-tiap benda yang kena jadi. Orang panggil makhluk. Jadi bezalah benda mungkin dengan alam. Bila sebut makhluk termasuk alam lah. Alam ni dia lebih umum. Lebih umum lagi, dia meluas. Masya Allah. Tiap-tiap benda yang ada selain daripada Allah Ta'ala, orang panggil alam. Orang panggil alam. Maka makhluk ni sebahagian daripada alam yang mustaq ambilkan daripada anaman. Sebab itu dikatakan mana dari Tuhan ini ada, alam ini. Mana dikatakan Tuhan ada, makhluk ini pun boleh. Sebab dia ambil mustaq, diretikan daripada alamat tanda, sebagai tanda. Maka bila kita fikir dengan akal kita, fa'tabiru ya ulil albab kan, maka bukan akal ni bukan benda yang besar, bukan benda yang kecil. Allah Ta'ala kata, maka kamu fikirlah, kamu ambil iktibar. Ya ulil albab, wahai orang yang mempunyai akal. Sebab itu akal ni satu kurniaan yang besar. Kalau letak satu nur dalam satu hati, dan lubuh hati, maka dengan diri dia ada sifat tamyiz, ada sifat pembeza. Orang panggil akal yang sempurna. Maka apabila kita fikir dengan akal kita ke atas makhluk, kita pun fikir dengan akal kita ke atas makhluk ni, maka dapat kita memutuskan dan menghukumkan dengan terima ada dan tiada ini. Dia tengok makhluk, tengok diri kita. Wa fi anfusikum afala tubsirun, kata Allah SWT. Pada diri kamu ada tanda. Kamu tak nampak, kata Allah Ta'ala. Benda yang senyata-nyata, tapi kadang-kadang kita terhijab, tak nampak. Kata Allah Ta'ala ni ada orang bersoal, di mana ada Allah Ta'ala? Diri kamu dia ada tanda. Kita memikirkan diri kita sendiri. Kata setengah makhluk yang pertama dijadikan Allah Ta'ala ni orang panggil angin, kata setengah. Kata setengah makhluk yang pertama Tuhan jadikan ni air, kata setengah ulama. Kata ulama al-sufi al-tasawuf, makhluk yang pertama Tuhan jadikan ialah Nur Muhammad, Nur Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu antara yang terawal daripada air, daripada angin lah Tuhan jadikan bumi dan langit. Bulan Tuhan jadikan matahari, Tuhan jadikan bulan, atau dikatakan makhluk kita memikir. Kita memikirkan kejadian hakikat kita ni, maka kita nampak kita ni benda yang harus, boleh jadi ada, boleh tidak ada ini, boleh disungguh ataupun tidaknya. Sebab itu dikatakan hukum, dari hukum akal terbit bahagian. Dalam hukum akal dia terbit, ada wajib mutlak dalam hukum akal. Dalam hukum akal terbit ada wajib muqayyad. Ada hukum akal terbit ada wajib yang zati, kodek zati. Ada hukum akal terbit wajib aridi. Dalam akal terbit wajib daruri. Dalam hukum akal terbit wajib nazari. Ada pecah banyak bahagian pula. Itu dikatakan kurniaan Allah Ta'ala akal, satu anugerah yang besar. Kita memikirkan, memutuskan apa? Memutuskan dan menghukumkan dengan terima ada dan tiadanya, atau terima sungguh dan terima pula tidaknya. Ada beza antara ada dan sungguh, satu perbezaan. Ada beza antara ada dan sungguh. Sebab itu dikatakan sifat Allah Ta'ala ada 4 bagian nama. Ada 4 nama sifat Allah Ta'ala. Sifat wujudi, sifat adami, sifat subuti, sifat amrun iktibari. Maka dia ada 4 bangsa. Itu dikatakan orang 4 bangsa tu. Kalau 4 nama itu sifat apa? Sifat nafsiyah. Itu namanya sifat nafsiyah, sifat salbiyah, sifat ma'ani, sifat ma'nawiyah. Empat sifat ni dia terbagi dalam 4 bangsa tadi. Kata setengah adami, kata setengah ma'dum, ada lain-lain tibar lah. Kata setengah wujudi, kata setengah mawjud, lebih kurang sama lah. Itu dikatakan terbahagi pula, lain bahagian. Maka ada dan sungguh ni dia lain. Benda yang ada tentu sungguh, tapi benda yang sungguh belum tentu ada. Sebab tu kadang-kadang Tuhan menjadikan apa? Tuhan menjadikan satu perkara ini kadang-kadang kita kesamaran. Allah Ta'ala menjadikan bumi dan langit, maka barang antara keduanya, wama bainahuma, barang antara bumi dan langit Allah Ta'ala tak menjadikan sekali. Sebab itu benda yang tidak ada sama sekali. Takluk kudrat tidak bertakluk pada benda yang mustahil. Kudrat tidak bertakluk pada benda yang wajib. Sebab itu dibahagikan ada benda yang bangsa ada, seperti sifat ma'ani, sifat yang bangsa ada. Bila kita dibukakan hijab Allah Ta'ala dari kiamat, kita boleh nampak sifat Allah Ta'ala, boleh nampak zat Allah Ta'ala, bagaimana hakikatnya, boleh nampak. Ada pun sifat yang bersungguh tak boleh nampak. Allah Ta'ala bersifat dengan kidam, Allah Ta'ala bersifat dengan sifat baqa, passion, reti.
Pasal akal kita begini tak boleh nampak sama sekali. Sebab itu dibahagikan, ada yang menghukumkan ada menghukumkan sungguh. Itulah dinamakan apa? Dinamakan harus, yang harus pada akal. Boleh terima jadi ada, boleh terima tidak. Maka nyatalah bahawa hukum akal yang tinggi itu apabila kata wajib pada akal. Bila kita hukumkan wajib pada akal, maka terkenalah kepada barang yang tentu sungguh, dan mustahil pada akal itu terkena pada barang yang tentu tidak. Bila kita hukumkan wajib pada akal menghukumkan wajib, barang itu mesti tentu sungguh. Itu dikatakan beza antara wajib syarak, wajib adat, wajib akal. Allah Ta'ala bersifat dengan wujud adil. Allah Ta'ala bersifat dengan kidam, sedia, bersifat dengan baqa kekal. Wajib, Allah Ta'ala bersifat dengan sifat demikian. Wajib itu wajib pada ahli, wajib pada adat, wajib pada akal, wajib pada syarak. Kita kena lihat sifat Allah Ta'ala ni, sifat wujud kidam baqa itu wajib pada akal. Adapun kita berwajib mengetahui, belajar ilmu usul din, mengetahui sifat 20, wajib juga kita tahu. Itu wajib apa? Wajib syarak. Itu dikatakan perbezaan kan. Ma yusabu ala fi'lihi, itu wajib syarak. Wa yu'aqabu ala tarkihi, barang yang diberi pahala atas yang mengerjakan dan dijadikan seksa atas yang meninggalkan. Dan hukum syarak kan kalau ulama fiqh dia terbagi pada 5 dulu. Wajib, sunat, haram, makruh, kemudian harus. Kalau tiga ulama usul fiqh, kadang-kadang sampai 7, kadang-kadang sampai 10. Kalau tilik pula, ditambahkan pula sahih, ditambahkan pula fasid ataupun batal, ditambahkan pula. Sebab itu kata ulama usul fiqh, usuliyin, dia mengatakan setengah daripada hukum yang termasuk di bawah hukum syarak, hukum wadih. Hukum wadih ini termasuk di bawah hukum syarak. Sebab syarat, mani, sahih ataupun dan fasid, 5 hukum dia termasuk di bawah hukum syarak kata setengah. Maka bila tafsir pula hal satu makruh terbagi berdua pula. Ada makruh tahrim, ada makruh tanzih. Bila kita itlaqkan, tak kaitkan, kita kata makruh hukumnya, maka tu kena makruh tanzih. Yang dikatakan apa? Kita tinggalkan, dijanjikan dapat pahala. Kita kerjakan, tak dijanjikan dapat siksa. Itu orang panggil makruh tanzih, makruh yang ringan. Adapun makruh tahrim itu hukumnya seperti haram. Makruh tahrim hukumnya seperti haram. Kita kerjakan, dijanjikan dapat pahala. Cuma nas dia berbeza. Adapun nas dia katakan haram ini datang nas yang soreh. Datang nas yang soreh jelas mengatakan perkara tersebut perkara yang dilarang, perkara haram dengan cara khusus tertentu. Orang panggil itu orang panggil perkara haram. Adapun perkara makruh datang nas secara sore tapi tak menentu, itu dikatakan makruh. Adapun khilaful aula dia menengahi. Khilaful aula orang panggil secara mafhum, difaham daripada sebalik surahan Allah SWT. Orang panggil khilaful aula. Bila kita Allah Ta'ala suruh kita mengerjakan apa, baca, kita ambil wudu sebanyak 3 kali. Kita ambil wudu sebanyak 3 kali, tiba-tiba kita tinggalkan. Kita ambilkan, kita buatkan sekali, kita simpan wudu, kita ambil sekali, maka kata setengah ulama masuk dalam makruh. Sekali itu simpan tak wajib, sekali itu bukan kata makruh. Simpan atas sekali itu dikatakan makruh. Hukum sekali itu kita dikatakan wajib. Karena kaedah sunnah wal jamaah mengatakan apa? Li'anal amra bisyai'i, li'anal amra bisyai'i nahyun an diddihi. Kita faham sebalik, mafhum sebalik. Disuruhkan 3, tiba-tiba buat 1. Itu yang makruh ni. Simpan atas sekali itu dikatakan makruh. Adapun buat sekali itu wajib. Demikianlah kita bertasbih subhana rabbiyal azim, kita baca doa rabbi firli warhamni kan. Itu dikatakan serupa demikian hukum. Sebab kita kena tahu kalau bacaan yang wajib, maka faedahnya nak mengesahkan sembahyang. Pada rukun kan, Al-Fatihah, salamnya, salam yang pertamanya, selawatnya pada yang akhir kan. Kalau bacaan yang wajib, faedah nak mengesahkan sembahyang. Kalau bacaan yang sunat, faedahnya nak dapatkan pahala. Tiba-tiba pada bacaan yang sunat, tiba-tiba kita baca dalam hati, semuanya sah, cuma pahala yang tak dapat kata oleh ulama fiqh.
Sebab itu kalau boleh daripada awal sembahyang sampai salam, biar kita berlafaz lidah kita, supaya dengar telinga sendiri. Cuba jangan terlampau kuat kan. Itu dikatakan apa? Dikatakan wajib pada akal. Terkena kepada barang yang tentu sungguh, benda yang akal kata mesti ada, sabit sungguh, itu dikatakan wajib pada akal. Kemudian dikata apa? Dan mustahil pada akal itu terkena kepada barang yang tentu tidak. Akal tak terima. Ma la yutasawwaru fil akli wujuduhu. Akal tak terima kata benda itu ada, dengan bahawa benda mesti tidak ada. Seperti lemahnya Allah SWT, orang panggil mustahil. Hukumnya istihalah. Benda ni benda yang mustahil, tak terima pada akal. Maka kita nak hukum apa? Lemah di zat Allah Ta'ala ni, maka kita nak hukum qadim ke ataupun baharu. Moga lemah, orang panggil benda yang tidak ada di zat Allah Ta'ala. Bila benda yang tidak ada, maka tak boleh hukum. Nak hukum qadim ke, nak hukum baru, tak boleh hukum. Pasal lemah tu tidak ada, benda yang tidak ada. Maka kata ulama, tidak qadim, tidak baru. Kalau kudrah itu kuasa, itu sabit sedia kali, qadim dah. Orang bagi istihalah, mustahil lawannya lemah. Lemah tu kita nak hukum. Maka ulama mengatakan tidak qadim, tidak baru. Pasal benda yang tidak ada, tak boleh nak hukum. Bandingan kalau ulama buat bandingan seperti anak orang yang mandul kan. Anak orang yang mandul, bila sebutnya mandul, ditanya lagi, anak kau lelaki ke perempuan? Dah sebut mandul, mana ada anak? Ditanya lagi, umurnya 10 tahun ke dah 20 tahun? Dah sebut mandul, mana ada anak? Boleh tanya, kalau ada bijak dengan benda yang lemah. Lemah benda yang tidak ada. Bila tidak ada di zat Allah Ta'ala, nak hukumkan qadim ke baru tak boleh. Tak boleh nak dihukumkan. Itu orang bagi akal lah, akal yang hukum. Itu faedah kena akal. Kemudian dikata apa? Ayat ini terima sungguh. Mustahil pada akal itu terkena kepada barang yang tentu tidak, dan harus pada akal itu kena kepada barang yang terima kedua-dua. Yakni terima sungguh dan terima tidak. Itu orang panggil harus pada akal, terima kedua belah pihak. Kita yang ada sekarang ni orang menghukumnya yang harus. Walaupun ada dah, tapi terima balik tak ada akan datang. Terima lagi akan tak ada. Nafsin zaikatul maut kan, bab kematian itu kan. Orang panggil satu hukum yang Tuhan janjikan, kemudian Tuhan tidak sertakan dengan balasan. Orang panggil hukum apa? Hukum mati. Apa kata bila mati ni Tuhan janji mesti semua membernya mesti dah terbit wajib dah. Wajib tu wajib pada aku. Adakah wajib pada syarak? Kalau wajib pada syarak, tak mati lagi ni berdosa ni. Kena mati secepat ni. Kalau wajib pada syarak mati, pasal Tuhan janjikan yang bernyawa pasti mati. Orang pada akal, orang pada akal hukum aridi, kira janji Allah SWT, semua kena mati. Sehingga malaikat Israel pun yang mengambil nyawa pun pasti akan merasai mati. Cuma mati serentak tu akan datang lah. Mati serentak tu akan datang. Kerana Nabi mengatakan umur manusia daripada zaman Nabi Adam sampai serentak itu mulai 7,000 tahun. 7,000. Ada kebangkitan Nabi sampai semua tu hampir 1,500 tahun. Itu orang panggil hukum apa? Hukum jawaz ataupun yang harus. Dulu kita bahas lah kan. Hukum adat habis dah. Hukum syarak pun dah habis kan. Hukum adat mudah ni. Ditambahkan dengan 4 perkara. Ada dengan ada dengan tiada, cara dengan ada, cara dengan tiada. Itu hukum adat orang panggil. Ada makan, adalah kenyang ni. Itu orang panggil hukum adat. Ada pun hukum akal yang 3 bahagian. Kemudian kalau Al-Alif rahimahullah ta'ala dan nyata pula daripada huraian hukum akal itu bahawasanya mengetahui hukum akal itu satu tanda bagi mengenal akidah orang dia sebagai wasilah wa batahu ilahil wasilah, kata Allah SWT. Buku kita nak mengaji ilmu tauhid ini mengaji sifat Allah Ta'ala, sifat 20. Tiba-tiba dibahaskan pula hukum syarak, hukum adat, hukum akal. Orang panggil sebagai anak tangga. Nak masuk ke pintu, kalau terjun terus ke tingkap, dia jatuh. Sebab tu kita nak mengenalkan sifat Allah Ta'ala, kena erti dulu 3 hukum. Dia ada pergantungan, ada kait mengaitnya. Apa beza wajib izati, wajib muqayyad, wajib mutlak? Itu dibahas tu. Dibahas di sini tu. Sebab tu dikatakan sebagai anak tangga bagi mengenal akidah dan teguh akidahnya seorang mukallaf.
Kerana akidah itu pengakuan dalam hati seorang. Orang ibaratkan dengan iman. Akidah ni orang boleh sebarat dengan iman. Sebab itu dulu dibahaskan apa itu iman. Orang yang at-tasdiqul qalbi bima ja'a bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Iman ni benda yang bersalah hati. Kita benarkan apa yang Nabi sampaikan. Orang panggil ada buku iman. Itu dikatakan buku iman ni benda yang tak nampak. Buku iman benda yang apa? Sebab itu dikatakan rukun iman, rukun yang hakiki. Wajib kita beriman, wajib kita percaya ke enam. Baru digelarkan kita orang yang mukmin. Satu rukun iman tak percaya, tak digelarkan kita orang yang beriman. Sebab itu terbinanya iman ini di atas 6 sifat, 6 rukun. Orang kata rukun yang hakiki, rukun sungguh. Macam rukun semayang lah. Nak dikatakan seorang itu sudah menunjukkan semayang atau tidak, kena ada 6 rukun. 6 ni 6 rukun yang bahasa hakiki, 6 sungguh. Orang bagi rukun semayang 13. Terbinanya rukun semayang di atas 13 rukun. Bila ada 13 rukun ni, baru sah semayang seorang. Ada rukun hakiki. Dia beza dengan Islam. Rukun Islam rukun yang masuk urfikan dulu. Bila seorang tu mengucap 2 kalimah syahadah, 3 jalan. 3 jalan cara nak Islam. Bila ada 3 jalan ni, dihukumkan seorang Islam. Tabak dengan ikut mengikut kan? Ataupun dengan jalan apa? Berlainan dengan anak zina. Anak zina dibangsakan kepada ibu. Kalau suami, kalau lakinya Islam berzina dengan perempuan Cina, dapat anak, maka anak tersebut dihukumkan Cina, muda, bukan Islam. Kerana zina dibangsakan kepada ibu. Laki India berzina dengan perempuan Melayu, dapat anak, maka anak tersebut dihukumkan Islam. Kalau Islam dengan 3 cara. Yang pertama, tabak ikut mengikut. Yang kedua apa? Yang kedua dikatakan dengan jalan hamba pun boleh, dengan jalan tawan pun boleh. Makna dibangsakan anak pada seorang suami pun 3 cara juga. Dengan jalan nikah yang sah, awati syubhat pun boleh, dengan jalan hamba pun boleh. Itu dikatakan buku apa? Buku Islam. Itu berkata-kata buku Islam. Sebab tu seorang tu mengucap 2 kalimah syahadah dihukumkan Islam. Sekalipun tak pernah sembahyang 1000 sekali, puasa pun 10 tahun sekali, masih lagi digelarkan Islam. Kerana Islam di situ, Islam dengan makna rukun yang bangsa urfi. Pada uruf saja dikatakan rukun. Sebenarnya bukan rukun. Sebab kalimah perkara ini tunjang besar, orang bagi ulama ibaratkan sebagai rukun. Sebab itu dikatakan rukun. Islam itu rukun yang bangsa urfi, panggilan. Maka akidah ini buku iman, benda yang tak nampak. Kita percaya atau tidak qada dan qadar Allah SWT. Bagaimana kita beriman dengan qada Allah SWT? Bagaimana kita beriman dengan Allah SWT? Bagaimana kita beriman dengan kitab Allah SWT? Kita beriman dengan qadar Allah SWT kan? Lalu dibahaskan kan, ibarat yang pertama kudrat yang tanzih hadis. Itu kita beriman dengan qadar, takdir. Takdir ni benda yang baru berlaku. Qadar ni ibarat taruh ilmu atau taruh iradah yang tanzih qadim. Benda yang Tuhan tahu sedia kala. Itulah yang Tuhan berhenti. Itu qada. Ini buku iman. Siapa tak percaya salah satu rukun iman, maka tidak ada akidah. Tidak ada dikatakan orang yang beriman. Kerana akidah itu pengakuan dalam hati seorang, maka tidak dapat pengakuan itu melainkan dengan mengerti hukum-hukum akal yang 3. Kita nak retikan pengertian buku iman ni, kena retikan hukum akal 3 perkara. Kena retikan buku apa? Buku wujud. Kena retikan buku istihadah. Kena retikan buku apa? Buku jawas. 3 hukum akal. Wujud wajib, lain pengertian. Jawas yang harus, lain pengertian. Istihadah dan mustahil, lain-lain pengertian. Itu dikatakan hukum akal. Dan orang yang tidak mengerti hukum-hukum akal tersebut, terkadangnya tidak ada akidah. Kadang-kadang dikata terkadang tergelincir imannya. Orang bagi 4 bagian kufur kan. Dulu kan ada 4 bagian kufur. Ada kufur nifaq, ada kufur inad, ada kufur juhud, ada kufur ingkar. Kadang-kadang bila kita tak kertikan hukum akal, jatuh gelincir iman. Sekarang-kadang. Sebab itu dikatakan kita wajib mengetahui hukum ini. Jangan pandang kita ada benda yang ringan hukum akal. Sebab hukum akal jatuh kufur. Kadang-kadang kita bertukar hakikat antara hukum adat dan hukum akal. Tak percaya benda yang tajam tiba-tiba dihiris
tak tidur tak putus. Dia bertukar isi. Kata akal aku tak terima. Aku potong tak putus. Dia kata akal tak terima. Ini dikata bertukar hukum. Bertukar antara hukum adat dan hukum akal. Kan sebagaimana Nabi Ibrahim sebut anak Nabi Ismail. Tiba-tiba dibakar kertas, tiba-tiba tak hangus. Dia kata akal aku tak terima. Sepatutnya adat yang tak terima, bukan akal yang tak terima. Adat yang tak terima. Sebab pada adat yang wajah hangus, pada akal harus dia. Dia kata akal tak terima. Itu dah bertukar hukum. Jahil antara hukum adat dan hukum akal. Makan-makan tiba-tiba tak kenyang-kenyang. Ada benda makan-makan tak kenyang-kenyang. Itu bertukar hukum antara hukum adat dan hukum akal. Sebab itu dikatakan satu ketiga Imam Syafi'i dia jarang Imam Ahmad. Satu ketiga. Bila gitu Imam Ahmad dihidangkan makanan. Lazimlah tetamu dihidangkan makanan. Maka Imam Syafi'i ketika dia makan dengan begitu lupa. Kemudian habis makan disediakan satu bilik, satu ruang untuk Imam Syafi'i berehat. Imam Syafi'i masuk, tak keluar waktu subuh, baru keluar. Maka Imam Ahmad mengatakan kepada anaknya, ini seorang alim ulama, orang yang begitu alim, begitu warak. Anak Imam Syafi'i anak Imam Ahmad mengatakan, wahai ayahku, aku tak nampak ciri-ciri ulama yang ada pada Imam Syafi'i. Aku muskil tiga perkara, kata anak Imam Ahmad. Aku bingung. Yang pertama, bila hidangkan makanan dimakan dengan lembut. Ini bukan ciri alim ulama. Yang kedua, bila disediakan tempat tidur, tempat rehat, dia rehat, tak keluar-keluar. Sepatutnya alim ulama lebih-lebih lagi dikatakan imam, dia mulai bangun, ambil wuduk, semayang malamnya, semayang tahajudnya. Yang ketiganya, bila dia keluar semayang subuh, aku tak nampak dia pergi ambil layu, terus semayang subuh. Imam Ahmad pun rasa nak penjelasan, tanya sedikit dengan Imam Syafi'i. Pagi itu ditanya dengan Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Maka Imam Syafi'i tersenyum. Dia kata, wahai Imam Ahmad, yang pertama aku makan dengan loba kerana aku yakin makanan ini makanan yang tentu confirm dah halal. Kerana aku kenal engkau ni seorang alim ulama yang hebat, tak akan ambilkan perkara syubhat. Haram pun jauh sekali, syubhat pun jauh sekali. Maka disebabkan makanan kau makanan yang halal, maka aku makan bukan sekadar untuk kenyang, tapi untuk berubat. Maka orang yang menyediakan makanan dengan ikhlas, maka dia tidak mendatangkan penyakit, kata Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan apa? Imam Syafi'i mengatakan sendiri, bila makanan yang dapat tu dengan halal kemudian dihidangkan dengan ikhlas, maka itu boleh jadi ubat. Imam Syafi'i kata, aku makan bukan untuk sekadar kenyang, tapi untuk mengubati diri aku, kata Imam Syafi'i. Maka kita nak hidangkan tamu, kena ikhlas lah. Baru dikatakan penawar. Kalau masih sayang-sayang tu orang punya hati yang berpenyakit darah tinggi, yang penyakit kencing manisnya, penyakit gautnya ni, itu kata Imam Syafi'i. Yang kedua, Imam Syafi'i mengatakan, bila aku masuk di bilik ruang rehat tamu, bila aku letakkan kepala aku di atas bantal, maka Allah Ta'ala beri gambaran aku Al-Quran dan hadis. Nampak, atau wali-wali lah, nampak Al-Quran hadis depan mata aku. Maka malam tu aku sekelip mata pun tak terlena. Sekelip mata pun aku tak tidur, maka aku memikirkan masalah fiqh dan aku berjaya menyusun 72 masalah dalam al-fiqh, kata Imam Syafi'i. Sebab tu aku tak ada nak senang malam-malam tu. Maka aku keluar tanpa ambil wuduk, sebab wuduk aku tak batal. Sekelip pun aku tak tidur. Baru anak dan mengerti. Memang dia seorang yang alim sungguh. Dia katakan itu berkatakan menyalahi adat lah. Itu bukan mengenai akal, menyalahi adat. Kalau nak kenalkan buku sifat-sifat Allah Ta'ala, kena kenal dulu hukum akal yang tiga. Dan orang yang tidak mengerti hukum-hukum akal itu tersebut dengan terkadangnya tidak ada akidah sedikit pun tidak ada akidah, yang tidak ada pegangan dalam hatinya. Takut-takut bertukar. Nabi Isa dikatakan apa? Anak Tuhan, bertukar hakikat. Nabi Isa dikatakan Tuhan dah. Moga peringkat awal orang-orang Nasrani ini dia tiga. Sebelum pecahnya 72 puak, dia asalnya tiga. Ada Ya'qubiyah, ada Nasturiyah, ada Vulkaniyah. Ada pegang kata Isa itu anak Tuhan. Pasal dilihat dengan mata kepala, ketika Nabi Isa diangkat ke atas langit, dia tengok sendiri. Bila Nabi Isa diangkat ke atas langit, dia tengok. Kau tengok, Nabi Isa Allah Ta'ala buat di atas langit. Ini mesti Allah Ta'ala ambil anak di balik ini.
Kalau tidak, walaupun Nabi Isa naik ke atas langit, kata dia setengah buahkan Nabi Isa itu Tuhan dah tu. Sebab Nabi Isa bila dia ambil tanah dia, dibuatkan kelawar kata setengah burung, kata setengah kelawar ditiupkan oleh izin Allah Ta'ala, terbang dengan izin Allah, terbang hidup. Dia kata orang bagi konsep ulun, tubuh tu manusia, jasad, tapi berjelera, bercampur, bersatu dengan sifat ketuhanan, boleh menghidupkan yang mati. Dikatakan isi Tuhan dah. Itu dikatakan terbit 3 buah ni. Tapi sebelum Allah Ta'ala naikkan Isa daripada bumi ke atas langit, Allah Ta'ala tukar dulu. Langit ni tempat malaikat, orang alam malakut, tempat kediaman malaikat. Maka sebelum tu Allah Ta'ala naikkan Nabi Isa, ditukarnya pakaian dunia dengan pakaian syurga daripada nur, bulu-bulu daripada nur. Maka dibuanglah sifat kemanusiaan bagi Nabi Isa. Dia buangkan sifat lapar, sifat dada dibuangkan. Kalau tidak, Nabi Isa nak makan apa atas langit ni? Nabi Isa nak makan nasi ke apa tu atas langit ni? Itu alam malaikat. Dibuangkan sifat Nabi Isa, sifat makan, sifat syahwat, keinginan, dibuangkan suku sifat. Maka Nabi Isa bersifat dengan sifat malaikat di atas langit. Tubuhnya tubuh manusia, tapi bersifat dengan sifat malaikat. Masih hidup lagi sekarang ni. Sehingga turun akhir zaman, dikatakan turun di Syam, darah putih di waktu subuh. Maka ketika pertama setelah Nabi Isa akan buat apa? Bunuh jaga al-Hulak dan Tubuh. Yang kedua, Nabi Isa akan bunuh babi binatang khinzir. Yang ketiga, Nabi Isa akan apa? Akan patahkan salib-salib yang pada dakwaan orang Nasara, Nabi Isa dah mati. Kan Allah Ta'ala patingkan kawan Nabi Isa dengan muka Nabi Isa, dibunuhnya. Maka dia salibkan, macam tambah kan, diikat tangan, kaki, disangkakan itu Nabi Isa. Dalam itikad orang Nasara, Nabi Isa dah mati. Sebab tu dalam ketika Nabi Muhammad SAW berdakwah, datang kan asal surah Ali Imran. Bagaimana dikatakan surah Ali Imran, datang orang Nasara daripada Najran, datang bawa puluh orang Nasara dari Najran, datang berjumpa Nabi Muhammad, bertanyakan pos ketuhanan. Nak mempertahankan, mereka mempertahankan, mengatakan Nabi Isa ni anak Tuhan, ada mengatakan Tuhan. Maka Nabi Muhammad mengatakan sudah, Tuhan-Tuhan ni sifatnya hayat, hidup. Maka dalam etikad kamu, Nabi Isa dah mati. Kamu mengatakan Nabi Isa ni Tuhan, dia mati dah, terdiam buat. Ada ulama Rasul terdiam, tapi tak dapat taufik dan hidayah. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Tetap tak mau masuk Islam, tidak terima pengajaran. Itu dikatakan apa? Tertutup mata hati. Sebab tu dikatakan apa? Terkadang jatuh akidah sikit pun tidak ada perbuatan. Jadi tidak ada pegangan dalam hatinya, maka orang yang tidak ada akidah atau pegangan itu dinamakan dia orang yang jahil. Kita mengaji nak keluar sifatnya, sifat jahil. Dan jahil dengan Allah Ta'ala itu tidak sah imannya. Siapa buat amal ibadat dalam keadaan jahil, maka tidak sah imannya. Kita buat secara adat, secara ikut-ikut, bukan secara belajar, bukan secara mengaji. Maka orang bagi tidak ada ilmu. Kan Allah Ta'ala firman kata fa'lam annahu la ilaha illallah. Apa itu fa'lam, ketahui, bermakna ilmu itu wajib. Ulama mengatakan awalul ilmi ma'rifatullah, menuntut ilmu itu wajib, beramal itu kemudian. Sebab Tuhan kata kemudian ayat belakang Tuhan kata wastaghfir li dzambika. Kemudian Tuhan kata fa'lam dahulu. Ayat belakang baru Tuhan kata wastaghfir li dzambika. Bermakna ilmu kena ada dulu, amal diikut kemudian. Amal itu akan ikut kemudian. Dan sembahyang dalam keadaan tidak ada ilmu, itu yang dikatakan tak terima. Sembahyang maksiat buat lagi, itu dikatakan tak sempurna. Beramal dengan tidak ada ilmu. Berangkat kata tak sya'ni fahsya' wal munkar. Boleh menegakkan fahsya dan munkar. Tiba-tiba sembahyang buat lagi benda yang jahat, bermakna ada yang tidak sempurna. Sebab itu dikatakan sembahyang ini satu amal yang cukup besar yang Nabi terima dengan Allah Ta'ala tanpa perantaraan. Dan apabila tidak sah imannya, tidak sah agamanya, itu yang paling takut. Bila iman tidak sah, agama pun tidak sah. Kan agama terdiri dari 3 tunjang, 3 perkara kan. Ketika malaikat Jibril datang, dia beritahukan Nabi Muhammad, ya Muhammad, akhbirni anil iman, akhbirni anil Islam, akhbirni anil ihsan. Maka agama ni terdiri dari 3 perkara, Islam, iman dan juga ihsan. Bermakna kalau salah satu yang tidak ada, tak percayakan. Ada
buku iman ini tak percaya, maka agamanya akan datang membawa kepada tidak ada agama. Tidak ada agama. Na'udzubillah min zalik. Jatuhlah kufur ni. Buku iman ni buku yang besar. Kadang-kadang kita tak perasan, tak nampak. Pasal apa tidak sah iman, tidak sah agama? Kerana sah agama itu terhenti ia di atas sah iman. Agama terhenti di atas sah iman. Bila seorang tu ada iman, tentu dah Islam. Tak akan dikatakan orang mukmin mana dia muslim. Tapi bila muslim belum tentu mukmin. Tapi bila mukmin, bila iman dah confirm di Islam. Bila di Islam belum tentu dia beriman. Tak berlaziman antara muslim dan mukmin. Antara iman dan Islam tak berlaziman. Perkara yang lain-lain. Sebab itu kita kena mengaji buku iman, bagaimana rupa kita beriman. Buku Islam, bagaimana pengertian kita mengucap dua kalimah syahadah. Bagaimana arti kita hakikat kita berpuasa. Orang Islam itu habuan zuhir. Islam itu habuan zuhir. Habuan kita amal. Adapun imannya habuan benda yang batin, benda itikad. Benda yang buku itikad, kita pegang ubat menyembuhkan, ataupun kekuatan berubat yang menyembuhkan, ataupun Allah Ta'ala yang menyembuhkan. Atau pecah banyak itikad ni 73 golongan al-sunnah, apa pecah Islam ni. Yang Nasrani kata setengah ulama, kata setengah Nabi mengatakan 72 pecahannya. Maka lain-lain, setiap satu lain-lain cabangnya, lain-lain itikadnya. Sebab itu kita mengaji ni buku iman, nak sahkan. Kita mengaji fiqh, nak sahkan amalan. Kita mengaji ilmu tauhid, nak sahkan iman. Bila kita sembahyang, kadang-kadang dalam setahun belum tentu kita buat sembahyang sunat wudu. Dalam sebulan belum tentu. Bukan kata dalam sebulan, dalam setahun belum tentu kita buat sembahyang sunat wudu. Dapat kita wudu, kita sembahyang, belum tentu kita buat. Kalau sembahyang sunat Baitul Masjid, biasalah orang buat, masuk sembahyang buat. Sembahyang sunat mandi kan, Rasulullah bila kita mandi sunat sembahyang. Tapi seminggu belum tentu buat. Bukan seminggu, sebulan pun belum tentu, setahun pun belum tentu. Maka ulama ajarkan adalah ilmu fiqh, ulama ajarkan ada yang boleh bermasuk niat ni. Kalau kita tak habis malas pun, katalah kita masuk masjid waktu duha, katalah pukul 10 pagi kita masuk masjid, maka dikatakan sunat kaki masjid ini sunat yang bersebab. Sebab masuk sunat sembahyang. Dia tak kata sembahyang masjid, apa jadi sembahyang. Maka kita masuk masjid, kita menunggu, kita terus sembahyang. Kita sembahyang duha, masukkan sekali tahiyatul masjid, dapat. Masukkan sekali sunat wudu, dapat berlaku. Kalau kita niatkan dua saja, dapat dua juga. Niatkan sekali sunat wudu, dapat wudu. Kalau nak sembahyang subuh sunat wudu 2 rakaat, usah ke masjid 2 rakaat, ke sunat duha 2 rakaat, belum tentu. Maka kita ambil ulama perjalanan, Nabi bilang mudah. Ada niat yang boleh bermasuk-masuk. Ada yang niat tak boleh bermasuk. Jangan sembahyang fardu niat rawatib lah, tak boleh lah, itu tak sah. Yang boleh bermasuk-masuk, orang panggil tentu masjid, boleh bermasuk-masukkan dalam duha masuk. Sunat wudu boleh bermasuk. Lepas mandi, rasa ni waktu duha dah sudah masukkan sekali. Sembahyang sunat mandi dengan sembahyang sunat duha, dapat dah. Nak tunggu setahun belum tentu, 3 tahun pun belum tentu barangkali, 10 tahun pun belum tentu pun, 10 tahun sembahyang sunat mandi. Setahun pun belum tentu kan. Sebab tu kita ajarkan mudah. Atau habuan syarak, habuan al-fiqh. Kemudian iman ni, kita beriman ataupun tidak dengan Allah Ta'ala, dengan malaikatnya, dengan kitabnya. Kalau kita tidak beriman, tak percaya, benda ada, mesti ada tempatnya, tiba-tiba musyrik. Tuhan ada tapi tak ada tempat, musyrik. Orang panggil tidak ada iman, habis tidak beragama, membawa kepada habis semua amalan syariat. Sebab itu iman ni bukan benda yang halus. Bila tidak sah iman, amalan syariat semua habis berterbangan, tak terpakai. Sebab itu dikatakan ilmu tauhid ini ilmu pegangan, benda yang bersebatin. Dikatakan makna iman itu tasdik di hati, at-tasdiqul qalbi, mengaku hati dengan sekalian barang yang didatangkan dengan dia, dengan barang siapa buat datang oleh Rasul. Apa yang Rasul buat datang? Daripada segala pekerjaan agama, sama ada perkara yang zuhir atau perkara yang benda gaib. Nabi buat datangkan wajib kita beriman. Sekalipun benda-benda yang gaib tak nampak dengan mata kasar. Nabi kata adanya kehidupan lepas mati. Nabi kata adanya timbangan amal, adanya titian syirat. Wajib kita percaya, baru digelarkan iman.
Kalau ada kemuskilan, betul ke ada lepas mati hidup balik ni? Tak pernah atuk aku hidup ni sepanjang mati tak pernah bangkit. Sudah pun beritahu ada kemuskilan. Betul ke ni? Kan? Maka dikatakan iman itu rosak iman. Dan terkadang jadi ia seorang jahil itu kafir, na'udzubillah min zalik, sifatnya kufur. Bila orang tu bersifat dengan sifat kufur, dekat orang yang kafir. Pasal apa dia kafir? Dengan sebab tidak mengetahui hukum-hukum akal yang tersebut. Mana misalnya seperti itikad seorang akan bahawasanya Tuhan itu putih umpamanya. Ini itikad orang dulu-dulu lah. Dia kata bila nak mati nanti akan datang cahaya warna putih. Itu Tuhan, itulah Allah Ta'ala katanya. Bila tahap datangnya cahaya merah, itu bukan lagi, itu bukan Islam lagi, itu bukan Tuhan. Datang cahaya kuning itu bukan. Itu setengah itikad orang boleh pegang sungguh. Kadang-kadang memang berlaku sebenar, tapi bukan Tuhan. Itu cuma tanda alamat. Jangan dikiaskan Tuhan ini berwarna putih. Kan Tuhan ini bila kita belajar mengajar keratan masuk sifat mukhalafah, bersalahan. Bila berartinya bersalahan, tak ada benda yang serupa. Bukan Tuhan ini nur, bukan dia bercahaya, bukan jenis berwarna. Kan Nabi itu balik Isra Mi'raj, orang kata tadi sif lana rabbaka ya Muhammad. Kau kata kau tahu kau jumpa malam tadi, kau pergi jumpa Tuhan kau. Kadang-kadang kepul awan bernawani dekat Sidratul Muntaha. Maka Nabi ghaib daripada tangan malaikat Jibril. Ketika itu Nabi ajak sekali makan Jibril tak boleh. Satu tempat Sidratul Muntaha, satu tempat yang berpisah hanya antara makhluk bawah dengan makhluk atas. Makhluk bawah boleh naik sampai Sidratul Muntaha. Makhluk atas boleh turun sampai mana? Sampai Sidratul Muntaha. Maka dalam dunia dan etika Ahlussunnah wal Jamaah, tak seorang boleh melihat zat Allah tanpa hijab melainkan hanya Nabi kita saja. Malaikat Jibril yang sehebat mana pun dia melihat Allah Ta'ala, jumpa Allah Ta'ala berhijab dalam dunia. Hanya yang melihat Allah Ta'ala tanpa hijab, zahir dan batin, jasad dan roh, berlaku hanya Nabi kita saja. Yang lain kita benarkan secara mimpi. Kita mengatakan aku mimpi atau harus hukum. Adapun dalam akhirat itu terbenar. Melihat Allah Ta'ala dalam surga itu terbenar. Bila Nabi naik Sidratul Muntaha hilang, Nabi hadapkan Allah Ta'ala at-tahiyyatu mubarakatuh kan. Bila Nabi turun, buat kafir jumpa. Orang pertama juga Abu Jahal. Cuba cerita kepada kami bagaimana sifat Tuhan kami. Adakah sifat kami Tuhan kami ini? Tuhan kami ini apa? Tuhan kami ini botak kan. Kalau orang Buddha kan botak, perutnya mancung, bulatnya. Tuhan kamu ini bagaimana Muhammad? Tuhan orang kafir Quran kan Uzza dan Lata. Tapi tak serupalah Uzza dan Lata bukan begitu. Maka Nabi kata laisa kamitslihi syai'un, tak serupa, sikit pun tak serupa. Kalau dengan Nabi kata ada Tuhan apa seperti bagaimana menyerupai. Sebab itu tak boleh terjemah iyadullah fawqa aydihim, tak boleh nak terjemah tangan. Sekalipun dikatakan tangan itu bukan satu tangan makhluk, sekalipun begitu. Disebut tangan ada syubhah, ada kesamaran. Sebab itu jalan ulama dia ada pecahan, ada salaf, ada khalaf. Kerana orang yang itikad Tuhan putih itu ialah orang yang menyerupai Tuhan akan sesuatu daripada makhluk. Dah tidak itikadkan mukhalafah, dah serupa Tuhan dengan makhluk. Tuhan berwarna putih. Maka iaitu menyerupai ini orang panggil mustahil. Mustahil itu orang panggil muta'alaq lah, tempat pergantungan. Hukumnya istihadah. Kita getikan apa getikannya mustahil. Tidak ada ataupun tak sungguhnya itu istihadah. Orang panggil iaitu mustahil atas Allah Ta'ala, iaitu tentu tidak atas Allah Ta'ala. Dan orang yang itikad menyerupai Allah Ta'ala dengan segala yang baru itu jadi kafir. Ini dengan ijma' sekalian ulama. Bila sebut ijma' confirm ittifaq. Bila sebut ittifaq belum tentu ijma'. Ijma' ni orang panggil lagi kuat. Bila naik di tangga ijma', semua ulama mujtahid mutlak hukum benda yang sama. Ulama mujtahid mutlak ni bukan 4 saja. Cuma di akhir zaman ni 4 lah. Sufyan as-Sauri mujtahid mutlak, Uyainah mujtahid mutlak, ramai. Cuma mereka tak tinggalkan karangan kitab tak ditinggalkan. Sebab tu kita nak ikut pandangan ulama-ulama yang lain, Daud Az-Zahiri ke, orang bagi tak tahu jalanan. Sebab tu dikatakan akhir zaman ni yang diibarkan hanya 4 mazhab saja. Walaupun asal-asal betul mutlak dia ramai, tapi tak boleh nak diikut. Sebab jalanan mereka tak diketahui. Dia tahu kata boleh, ya sah dia.
Jalannya mana tak tahu. Sebab yang boleh ni 4 mazhab saja. Kalau begitu tahulah kita bahawa belajar hukum akal itu wajib syarak pula. Wajib kita belajar itu orang wajib pada syarak. Wajib kita belajar apakah sifat wujud, tidak baqa, itu wajib pada akal. Itu wajib pada akal. Wajib belajar itu wajib syarak. Kalau wajib bersifat dengan adil, itu wajib akal. Kalau wajib bersifat dengan qudrah, iradat, itu wajib pada akal. Dia tanbihun amrun munabbahun liman ghafala bima taqaddama, nak jadikan orang yang lalai. Bermula perkataan wajib banyak maknanya. Wajib-wajib banyak pengertian. Ada wajib syarak, ada wajib adat, ada wajib wajib akal, kan banyak wajib tu. Ada wajib zati, ada wajib mutlak, wajib muqayyad, kan banyak pengertian wajib ni. Tetapi disebutkan di sini 4 juga. Dalam banyak-banyak wajib disebutkan dari sebuah kitab yang ini 4 saja. Iaitu mana 4 ni wajib pada syarak. Ma yusabu ala fi'li, kan siapa buat dia janjikan dapat pahala, siapa tinggal dijanjikan dapat seksa. Wajib pada arat, kalau biasa sebut ni arifi lah. Cuma kalau tak ada alif, para panggil arat kan, perkara yang baru kedatangan. Arat-arat ni orang yang benda yang baru datang, hukum kedatangan. Sebab tu tak mustahil asal-asal buah tu tadi putih warna hijau, bila masak sikit kuning, pertama masak ni merah, ada yang bertukar hitam. Kan asalkan kita mengaji, bila sebutnya makhluk tak lepas dari 2 perkara, arat ataupun ciri. Disebutnya makhluk tak lepas 2 ni, arat, ta'arat ataupun ciri. Ini arat ni benda yang baru-baru datang. Bila kata ciri, fashion ni, dia fashion boleh berdiri dengan sendiri. Bila sebut arat, fashion menumpang. Maka bila menumpang, dia boleh kedatang-datangan, boleh berubah-ubah, pergi dan datang. Asal buang kuning bertukar merah. Ini nak benda yang Arab ni. Ada kata hukum Arab ni, hukum arifi. Kemudian wajib adat. Bila kita cubakan sekali berlaku. Cubakan kali 2 makan 2 pinggan, kenyang. Esok makan sekali 2 pinggan, kenyang. Maka terbit hukum adat, makan 2 pinggan, kenyang. Itu dikatakan apa? Wajib pada adat. Seketika iblis datang. Seketika iblis datang, dia bawa bahan naik. Maka Nabi Yunus mengatakan pada iblis, bertanya pada iblis, wahai iblis, kau nak buat apa tu bahan kait tu? Apa naik ni kau nak buat apa? Dia kata, aku nak kaitkan anak-anak Adam supaya dia terlena. Nabi Yunus mengatakan, ada tak aku habuan dia? Ada tak aku? Dan iblis mengatakan, ada. Nabi Yunus pun ada habuan. Ketika mana? Ketika kau terlalu kenyang. Bila kau makan sampai kenyang, ketika ada habuan aku akan kaitkan dengan bangkai aku, maka kau akan malas nak beramal ibadat, malas nak menjaga sembahyang, malas nak bangun malam, malas nak berzikir. Jadi itu Nabi Yunus bersumpah. Nabi Yunus bersumpah, mulai hari ini aku tak akan makan sampai kenyang, sampai bila-bila, sampai mati. Ketika itu iblis pun bersumpah, mulai hari ini aku tak akan beritahu siapa-siapa pun. Tapi benda itu dah tersebar. Dia dah beritahu Nabi Yunus bilang, mulai hari ini aku tak akan menasihat orang lain pun. Dan beritahu Nabi Musa bilang, benda yang dah lah. Sebab itu punca penyakit datang daripada perut. Makan banyak tak haram. Yang haramnya yang berdosa makan terlalu banyak. Kalau kita mandi kita tersawuk, kita makan banyak ni tak dosa lagi, tak haram. Yang haram kata ulama tasawuf, makan terlalu banyak. Artinya mendatangkan penyakit perut ni antara tempat anggota yang paling cepat berubah lepas mati. Kan bila kita mati sunat segerakan uruskan jenazah. Antara paling cepat perut dia mula berubah. Kalau tulang lebih masa lebih kurang sebulan dia mula berubah. Kalau kulit ni lebih kurang 5 hari dia mula berubah. Dia mula berubah. Sebab itu sunat disebut uruskan jenazah. Perut antara organ yang paling cepat berubah. Tempat simpan makanan yang paling sedap, tapi di paling awal mula berubah. Macam-macam kita makan di situ tempat ni, arti yang mula berubah. Atau dikata hukum adat dan wajib pada akal ma la yusawwaru fil akli adamuhu. Akal tak terima kata benda tak ada. Akal tak boleh terima kata benda tidak ada. Dengan baru benda mesti ada. Orang yang wajib pada akal. Allah Ta'ala bersifat dengan kidam, akal hukum kata wajib. Atau dia kata wajib pada akal. Disebutkan sini 4 saja. Dia tak sebutkan yang lain-lain. Demikian juga perkataan mustahil, iaitu 3 perkara. Ada mustahil pada arat, ada mustahil pada adat, dan mustahil pada akal. Ada lain-lain beza.
Orang ilmu ta'alaq kan tempat bersangkut pautnya. Demikian lagi perkataan yang harus, maka itu 4 juga. Ada harus pada syarak, ada harus pada arat, ada harus pada adat, dan harus pada akal. 4 ada sebutkan. Maka tiap-tiap satu daripada yang tersebut berlain-lainan maknanya. Dia dah masuk, dah habis 3 hukum, habis dah. Habis 3 hukum, kita bicara hukum syarak, hukum adat, hukum akal, habis. Adapun hukum wada'i, dia termasuk hukum syarak. Kata ulama usul fiqh, hukum wada'i yang 5 ini termasuk juga hukum syarak. Kalau ulama fiqh dia mengatakan hukum syarak ini 5 saja. Ulama fiqh wajib, sunat, haram, makruh, harus. Kalau ulama usul fiqh dimasukkan 10. Hukum wada'i ini termasuk di bawah hukum syarak. Nak dikatakan wajib itu sembahyang kena 5 hukumnya. Ada sebab, ada syarat, ada mani, ada sah, ada batal. Kita wajib sembahyang isyak bukan wajib semata-mata. Wajib sembahyang subuh bukan wajib semata-mata. Bila belum terbit fajar sodi, maka tak dikatakan itu wajib sembahyang subuh. Itu ada sebab. Bila syarat dah masuk sembahyang subuh, belum tentu wajib juga. Kena tengok syarat. Balik tak budak tu. Budak dah balik, orang makin baru cukup syarat. Islam tak orangnya. Bila Islam orangnya baru cukup syarat. Bila ada sebab, ada syarat, belum tentu wajib juga. Kena ternapi mani. Kalau misalnya orang perempuan Islam dah, balik dah, sembahyang subuh, fajar sore terbit dah, tapi tahu-tahu datang darah ni, maka kena ternapi mani. Yang keempat, kelima, kena ada susah dan batal. Bila buat sembahyang dah, kemudian tertinggal pula dengan sengaja rukuknya, maka orang panggil batal sembahyang. Nak tahu dia berangan lama-lama sangat dalam iktidal, lama sangat dia berangan melebihi Fatihah, maka batal sembahyang. Kena tilik pula sah batal. Maka hak lama tu dia orang panggil hukum fiqh hak lama. Kita dikatakan kita iktidal, orang panggil rukun hindi. Bila kita panjangkan melebihi Fatihah, orang panggil batal. Setara mana kita panjang? Lepas zikir yang disyariatkan kita baca. Sami Allahu liman hamidah. Nak tambah lagi Rabbana wa lakal hamd. Nak tambah lagi mil sama kan? Awal masyarakat imba. Sampai tidak tambah lagi pun boleh. Biasanya orang sampai situ. Daripada dapat itu zikir situ, zikir yang disyariatkan itu kita akan baca. Bermula daripada saat itu, kalau kita panjangkan lagi sampai bacaan Al-Fatihah tak turun bersujud, baru dihukumkan batal sembahyang. Ada bersitu permulaan. Demikian kita baca, demikian kita duduk tahiyat awal, baca duduk tahiyat awal. Kalau tahiyat akhir itu pun panjang. Nak sejam berboleh dia berdoa termusadah. Doa bahasa Arab kan, yang doa Melayu kan. Mudah-mudahan dia kata apa? Dia kata maka tiap-tiap satu daripada yang disebut berlain-lainan maknanya, hendaklah mengambil perhatian pada perayaan yang telah lalu. Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian ada perayaan yang kelima pada menyatakan ilmu usuluddin, baru nak masuk permulaan ilmu usul. Tapi belum masuk lagi sifat ruknunya, baru nak masuk pendahuluan tentang ilmu usuluddin. Macam mana dinamakan, pasal apa dinamakan ni ilmu tauhid, apa ilmu usuluddin, namakan ilmu kalam, apa bicaraan dia, bagaimana kita nak beriman dengan dia dalam bicaraan dia. Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada muslim ni. Ada satu juga. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna fit-ta'wil. Allahumma aftarih innaka futuhal 'arifin wansurna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil